Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin. Bermula dalilnya firman Allah Ta'ala wa sadaqal mursalun, artinya dan telah benarlah oleh segala rasul-rasul. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, pula ihsan dia, pemberian daripada dia semata menjadikan kita khairul ummah. Alhamdulillah. Dengan makna diberi kita Islam, diberi kita pula boleh ada keupayaan taat, jauhkan kita pada maksiat. Diberi pula pada kita kesedaran, ada perasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman. Melayakkan kita jadi atas nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi pula kita boleh menyuruh untuk orang lain buat kebaikan, mencegah pula daripada buat perkara yang larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kita keupayaan dan kekuatan tu dapat menyatakan yang hak, berani menyatakan hak, boleh menjelaskan yang batil adalah batil, minta pada Allah Ta'ala nampakkan kita hak ialah hak dan kita boleh ikut yang hak, dan nampakkan kepada kita apa yang batil adalah batil dan boleh meninggalkan perkara yang batil. Syukur diberi pada kita keupayaan, kekuatan, kehalobaan yang berterusan untuk terus nak belajar, mempelajari, memahami babak akidah ni khasnya, mempelajari syariat yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita amnya, dan dijadikan kita bersungguh untuk pertingkatkan taat kita, penzahiran keabdian kita, meningkatkan mujahadah kita, lawan dengan hawa nafsu kita, syaitan, makin boleh dapat menyusun kehidupan seharian kita tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala, kehendak Rasul. Amin ya rabbal alamin. Syukur dapat ada keupayaan pagi ni untuk kita berkumpul dalam majlis yang sangat mulia ni, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kita masih hidup bicara bab sifat Rasul yang pertama, sidik. Kita dah bicara apa makna benar itu. Jadi setiap Nabi dan Rasul mesti benar, tak ada pernyataan dia yang akan bercanggah dengan realiti. Satu perkhabaran dia sangat mahal. Nabi-Nabi dan Rasul dia tak akan bercakap dengan hawa nafsu dia, bahkan percakapan dia adalah wahyu. Cuma wahyu ialah wahyu, kata-kata dia ialah kata-kata dia. Atau istilahnya wahyu tu Quran, atau istilah ada nama hadis kursi. Ada sekali lalu saya sebut itu takrif dia. Kalau memang daripada lafaz Rasulullah sendiri diceritakan sesuatu, bukan melalui perantaraan Jibril yang
sampaikan ungkapan teks ungkapan itu, yang tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat Quran Allah Taala kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak adalah percakapan Rasulullah itu datang daripada hawa dia, keinginan dia, nafsu dia. Itulah kalau nak sebut bahasa, bahkan in huwa illa wahyun yuha. Tidak adalah apa yang dia tuturkan, yang dia lafazkan, yang dia ungkapkan daripada kata-kata dia, melainkan realitinya adalah wahyu. Satu besar nilai sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu salah besar juga orang yang mereka-reka perkara yang Rasulullah tak pernah kata, dia kata Rasulullah kata. Itu salah besar. Salah besar. Satu, kena berhati-hati kalau kita nak sebut yang ni adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang ada istilah kena belajar ilmu hadis. Dan kalau kita nak ungkapkan kata ni sabdaan Nabi, pastikan nisbah belajar satu hal, hafalan tepat betul lafaz yang kita nak jadikan cakap ajuk yang ni adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah cakap ajuk tu faham kot bahasa Melayu tu kan, istilah tu kan. Kita nak tiru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lafaz tu cakap ajuk tu mesti betul. Jangan Rasulullah kata misalnya dengan lafaz itu kita kata Rasulullah kata innamal a'malu binniyat. Kita kata Nabi kata al-amal binniyat. Tak, dia tak boleh kita ubah teks sabdaan tu. Yang tu adalah satu jenayah dalam bab ilmu. Kalau dalam bab hadis, jenayah dalam bab hadis. Pasal istilahnya kalau nisbah menukilkan sabdaan Nabi, tak amanah dalam bab penukilan. Satu, kalau kita belajar disiplin ilmu hadis, atas benarnya Rasulullah dan salah besarnya kita tak ingat betul-betul lafaz sabdaan Nabi, tapi kita sampaikan dengan lafaz kita sendiri, dia adalah satu kesalahan. Satu kesalahan. Satu, atas ilmu hadis, kalau ada satu riwayat ni lafaz macam ni, kalau memang ada riwayat lafaz macam ni, kalau misalnya innamal a'malu binniyat, cukup masyhur hadis tu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lafaz bunyi macam lain, dia sebut al-a'malu kanat binniyat. Katalah dengan lafaznya tu, hadis ni akan dipanggil hadis syadz. Kenapa? Lafaz dia menyalahi daripada lafaz perawi-perawi adil yang lain. Tambah pula boleh dikenal pula perawi-perawi dia macam ni. Ada di kalangan dia ada penipu, ada pembohong, ada orang tak ingat, kuat ingatan, ataupun terkenal dia ni sembunyikan nama guru, kerana dia tak pernah pergi belajar dengan siapa-siapa, dia kata dia pergi belajar. Yang ni menyebabkan berlaku kecacatan dalam periwayatan hadis. Itu ilmu hadis itu sendiri, itulah kan. Asal nak sebut ialah kalau kita nak sebut, nak cakap ajuk ni sabdaan Nabi, itu yang nisbah nak sebut tu perlu hafalan yang sempurna. Bahkan kaedah ilmu hadis kalau kita belajar, tak dibenarkan kita menyebut kata yani sabdaan Nabi kalau ikut displaynya. Wala yaqulu muslimun qaulan nabi bila riwayatin li khaufil kazibi. Itu kaedah kita dalam masalah hadis. Tak boleh satu orang nak kata yani sabdaan Nabi bila riwayatin dengan ketiadaan riwayat. Kalau ikut display macam tu. Kerana kalau sebut innamal a'malu binniyat, ni riwayat siapa? Riwayat siapa? Riwayat siapa? Riwayat siapa? Riwayat siapa? Disiplin hadis tu ketat macam tu. Satu, kalau saya punya pengalaman mengaji, ramai tutup guru tak sebut pun hadis-hadis tu. Kalau memang dia tak ingat lafaz hadis. Kalau dia nak sebut juga, dia tak pasti lafaz hadis tu macam mana.
dia akan beradab di belakang tu, dia kata au kama qala, au kama qal. Masuk au kama qal apa? Ataupun kama qala, macam lebih kurang macam tu Rasulullah kata. Pasal apa tu? Supaya jangan ternisbah pada dia berdusta melafazkan sabdaan Nabi dengan lafaz teks, cakap ajuk dia tak betul macam mana yang Rasulullah sebut, dia ungkapkan. Tertib ilmu hadis tu sampai macam tu lah. Pasal wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah dia takkan bercakap daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Dan perkataan dia mahal. Atas istilah ulama, kalau Quran dipanggil mukjizat, kalam Rasulullah ni dipanggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim istilah tu. Kalau Quran mukjizat, istilah jawami'ul kalim ni, kalau kata Quran ni mukjizat, maksudnya lafaz-lafaz dia begitu power, pendek, ringkas, padat, yang melemahkan orang manusia ni untuk manusia mengungkapkan kata-kata yang begitu tinggi nilai makna dia, pengajaran dia, dan nak menyusun tu bukan satu perkara yang senang, dengan segala keindahan bahasa, ilmu yang tertera, tersurat, tersirat. Sampai sekarang tak ada orang yang boleh nak membuat ibarat, menyusun kata-kata yang seumpama Quran dari segi jitu, informasi dia, makna dia, pengajaran dia, sedap dia. Macam mana nak sebut bahasa tak ada bahasa nak hurai tu. Cantik, lawa, padat, jitunya maksud-maksud yang ada dalam Quran. Sabda Nabi pun macam tu tak? Cuma istilah sabda Nabi ni dipanggil jawami'ul kalim. Kalau Quran dipanggil mukjizat. Jadi nak kata macam tu pasal apa? Pasal benarnya satu dia ungkap. Pula tu perkataan dia, kalau cakap ajuk dia tu, dia pasti perkataan dia istilahnya dipanggil jawami'ul kalim, dan makna dia selain daripada yang tersurat, ada yang tersirat. Satu tak boleh kita nak ungkap sekarang. Satu, kalau saya ngaji dulu jarang untuk tok guru yang mereka pun memang tak hafal hadis, dia nak kata sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis, ada hadis, ada hadis, tak sebut dia itu. Gamalan ni ya, ada hadis, hadis, hadis. Oh, sikit-sikit hadis, hadis. Ulama dulu dia akan sebut dengan hukum dia macam ni, hukum dia macam ni, hukum dia macam ni. Ni sah, batal, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia sebut macam tu ya. Tak bercara buat hadis. Bukan tak nak bercara, tapi disiplin hadis tu ketat. Satu tak sebut hadis. Orang sekarang, woi, hadis, 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 sebut gitu je. Dari segi disiplin ilmu salah. Tak boleh, salah. Kau kena sebut lafaz tu, sebut riwayat sama. Apalah mesti betul. Dia tak boleh dengan terjemah saja. Terjemah pun salah. Maksudnya terjemah pun salah ni, maksudnya hanya sebut terjemah hadis, lafaz teks Arab tu tak disebut, salah. Kalau ikut disiplin ilmu, salah. Satu, ulama-ulama kita dulu dia lebih cenderung kepada baca fiqh, baca kitab tauhid, baca ambil isi, konten, kaedah, rumusan, parti, padat, ambil faham. Nah, kalau nak mengaji hadis, mengadap kitab mengaji hadis. Dan memang ulama kita pun disiplin dia mengaji hadis macam mana? Tok gurunya baca pegang kitab hadis, anak murid orang kitab hadis. Kalau tok guru yang memang hafal hadis, tok guru tak pegang kitab, anak murid pegang kitab. Anak murid pegang kitab, tok guru tak pegang kitab. Baca. Tak bagus, salah. Ulang balik. Dia tegur itu ya. Tok guru tak pegang kitab. Gamalan ni terbalik. Tok guru pegang kitab, anak murid tak pegang kitab. Anak murid hafal kot, satu anak murid tak pegang kitab. Macam-macam hal kita kan. Ya Allah. Tambah ilmu hadis yang macam mana sepatutnya pengajian hadis, yang macam mana ulama-ulama dulu belajar. Zaman kita lah ni jauh kan. Banyaknya hadis semua baca sendiri, kaji sendiri.
Saya sendiri pengalaman kalau mengaji dengan arwah Tok Guru, kalau duduk kelas dulu Tunggu Patih tu Bukhari mengaji, Muslim mengaji, Ibnu Majah mengaji, Abi Daud mengaji, Tirmizi mengaji. Saya yang tak ada mengaji, kitab pun tak beli pun, pasal Tok Guru tak ajar. Kitab Nasa'i tak ada. Muwatta mengaji. Maksudnya kita hadis tu. Tapi itulah nak khatam satu kitab bukan senang mengaji. Ada hadis kadang kita belajar sampai 3 hari baca kadang hadis yang serupa aja. Hadasana sebuah hadis. Hadasana hadis serupa. Jadi ada hadis yang serupa tu bukan hurai lah, baca ya. Pak betul kitab, buka kitab lain pula. Hadasana. Ada terjemah bukan bahas pun. Nak bahas mereka. Disiplin ulama-ulama kita, tutup guru kita ngajar dengan orang lani ngajar lain. Jadi asal nak sebut ke sana tu sedikit penjelasan tentang hadis, disiplin nak meriwayatkan perkataan Nabi. Kalau kita tak pasti adab dia au kama qala, bahkan disiplin para ulama kita, adab mereka ni kena hafal hadis kuat pun dia akan kata apa, au kama qala. Jadi kalau biasa dengar au kama qala tu menentang apa tu, yang tu sebagai ta'adduban, istilahnya beradab, supaya jangan istilahnya kita menipu kata yang ni Rasulullah kata, sedangkan cakap ajuk dia. Cakap ajuk tu tak faham tanya lain eh? Faham cakap ajuk kan? Tak faham? Cakap ajuk tak faham. Satu lagi cakap ajuk, bahasa lain dia apa? Lawan dia, cakap ajuk. Ui, tak tahu bahasa Malaysia dia orang ni. Cakap pindah. Tu bahasa saya lah kot, istilah zaman saya mengaji bahasa Malaysia macam tu. Hampa punya mengaji ni bahasa lain kot. Tu apa tak faham saja istilah. Kemudian cakap ajuk, cakap pindah ke? Ngerti tak? Faham tak? Faham? Cakap ajuk, cakap pindah. Tak faham? Tak kerti punya, tak kerti. Faham? Cakap ajuk, cakap pindah, tak faham? Kalau ada orang katalah, nasi goreng ni sedap lah, kita pun kata, dia kata, nasi goreng ni sedap lah, itu apa? Itu cakap ajuk. Itu cakap ajuk. Kalau kita kata, dia kata nasi goreng ni sedap, itu apa? Itu cakap pindah. Kita ambil maksud dia tu, kita ungkap dengan perkataan kita sendiri, menceritakan apa dia cerita tu. Yang tu dipanggil cakap pindah. Cakap pindah. Cakap ajuk ni, ajuk sebiji-sebiji tu. Jadi riwayat hadis ni dia mesti cakap ajuk. Hatta ajuk Rasulullah ni, kita ajuk Rasulullah tu. Kalau Rasulullah tu dia bercakap, innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Misalnya dia katakan, ya khalaqal arda yaumal ahad. Ni Rasulullah dia urut janggut. Setiap perawi hadis dia akan tiru macam mana Rasulullah cakap, intonasi dia. Dan kalau Rasulullah masa tu dia urut janggut, dia pun akan urut janggut. Kalau masa Rasulullah tu dia cakap, Rasulullah tersenyum, inni uhibbuka an taqula fi kulli dubri salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah senyum. Perawi hadis pun akan senyum juga. Macam mana Rasulullah senyum lepas cakap. Macam tu dia punya cakap ajuk sampai macam tu. Hadatsani qabla, macam-macam nak sebut dalam kepala ni. Ataupun masa tu Rasulullah bercakap tu, dia berdiri. Perawi hadis nak cerita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia bangun, berdiri, dia bercakap. Apa Rasulullah sebut tu? Pasal apa? Pasal masa Rasulullah cakap tu, Rasulullah berdiri bukan duduk. Dia pun akan berdiri juga untuk dia sampaikan hadis tu.
Cakap ajuk Rasulullah tu sampai macam tu. Dia punya disiplin ilmu. Hadis macam tu kalau khas atas kita belajar dia panggil hadis musalsal. Musalsal. Ada musalsal qauli, musalsal fi'li. Macam-macam tu. Tu ngaji lain pula lah. Sambil-sambil tu saya sebutlah pasal kita dah sebut Rasulullah ni dah kata dia benar. Antara ilmu yang kita belajar khas tentang dia ialah ilmu hadis. Cuma nak ambil fiqh, nak faqih dalam ilmu hadis tu, yang tu kita kalau bukan ahli diam. Pasal apa? Riwayat hadis satu hal, nak ambil faham hukum hakam daripada hadis satu hal. Orang nak ambil hukum hakam hadis ni, dia mesti orang yang benar-benar handal dan pakar dalam bab ilmu istinbat. Orang yang hanya tahu riwayat, dia tak boleh keluar hukum. Contoh Imam Bukhari, dia tak ada keluar hukum fiqh Bukhari, tak ada. Dia ada hadis riwayat Bukhari je. Sikit kalau tanya ni Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i siapa handal? Sikit bagi soalan-soalan cepu mas macam tu kan. Siapa anda? Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaihima. Siapa anda? Nak jawab tu. Siapa lagi pakar dalam agama? Imam Syafi'i. Kenapa pula Imam Syafi'i pula? Tak ada buat hadis sahih Imam Syafi'i. Mana tahu kata ikut tak ikut. Imam Syafi'i lagi handal. Imam Syafi'i, hadis yang Imam Bukhari hafal itu semua adalah hafalan Imam Syafi'i. Semua adalah hafalan dia. Bahkan hadis-hadis yang dalam hafalan Imam Bukhari itu semuanya reti untuk diistimbatkan hukum hakam oleh Imam Syafi'i. Imam Bukhari dia hanya boleh riwayat, dia boleh cerita, dia boleh kumpulkan dalam kitab dia ni hadis sahih. Imam Syafi'i dia bukan saja hafal semua hadis tu, bahkan yang Imam Bukhari tak hafal pun dia hafal. Dengar elok ya tu. Imam Bukhari tak hafal pun dia hafal. Pasal nak jadi macam Imam Syafi'i, ahli faqih yang boleh istinbat hukum, syarat besar dia tafsir Quran, Quran dalam kepala, tafsir ingat dalam kepala, hadis boleh kata tak ada hadis yang tak pernah dia jumpa. So betul ke bahasa dia? Tak ada hadis yang dia tak pernah jumpa. Semua hadis dalam kepala dengan hafalan dan riwayat. Dan dia tahu yang ni nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Semua disiplin ilmu ada kat dia. Pakar lughah, masya-Allah. Andainya. Pasal tu dia boleh keluar hukum fiqh. Imam Bukhari dia hanya riwayat hadis. Satu, semata-mata hadis belum tentu boleh keluar hukum. Nak keluar hukum, tengok hukum fiqh. Zaman sekarang disiplin ilmu tu dia kacau bilau ni. Tambah ada geng-geng Pak Wahab tu, laki kita pening tengok. Ayat Quran, hadis, syarah gitu je. Padahal mereka bukan ahli istinbat. Kalau ulama dulu ahli tafsir pun, kalau orang hafal Quran baru hafal. Orang hafal dengan mufassirin, siapa handal? Mufassirin lagi handal pasal dia nak tafsir, dia tahu disiplin tafsir. Kalau mufassirin tu ahli tafsir, kalau mutarjimin, sikit bahasa itu. Mutarjimin ni apa pula? Orang penterjemah lain, penafsir lain. Mufassirin dengan fuqaha, dengan ahli fiqh, siapa anda? Soalan-soalan tu tak biasa belajar, tak kerti jawab ke tu, rasa macam kita faham tak? Mufassirin dia hanya tahu satu konten Quran saja. Tengok, pandang sudut Quran tu saja. Tu pun kadang-kadang dia tak kerti pun nasih mansukh. Dia hanya tengok one angle dari sudut ayat Quran tu saja. Apa maksud dia? Hak tu saja. Tapi bila tengok nasih mansukh, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, dia tak pandai lah. Dia tak kerti lah. Kalau fuqaha ni maksudnya tafsir dia kerti, hadis dia kerti. Satu dia boleh keluar hukum fiqh.
Boleh? Faham saya cakap apa? Satu, kalau kita belajar bab wakaf, kalau ada orang kata aku wakafkan tanah aku 10 hektar ni untuk ulama, untuk fuqaha. Siapa? Fuqaha dan ulama tu siapa? Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir, bukan mufti. Siapa? Fuqaha ni ahli fiqh. Kalau ulama pun siapa? Ahli fiqh. Kalau ada fuqaha, mufassirin dengan muhadisin, ulama tu fuqaha. Bukan mufassirin, bukan muhadisin. Bahas tu dalam bab-bab wakaf. Dia cerita sebiji satu kenapa mengapa. Sikit ke situ, asal kita bicara sabda Rasulullah ni sabda dia mesti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari sudut mana dia wahyu? Konten dia, kandungan dia ialah wahyu sebenarnya, hakikinya. Cuma ungkapan lafaz tu datang daripada Rasulullah sendiri. Itulah dia panggil hadis nabawi. Kalau ungkapan tu daripada Rasulullah tapi mafhum dia daripada Allah Ta'ala, bahkan Rasulullah kata qala Allahu azza wa jalla, kata ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala kata aku di sisi sangkaan hamba aku dengan aku. Bila Rasulullah kata macam tu, dia kata Allah Ta'ala kata, tapi dia kata, dan dia tak kata datang daripada Jibril. Apa ni? Ini dia panggil hadis qudsi. Ada saya sebut dah itu takrif sekali lalu kan. Sikit. Yang tu nak mengaji khas dia, pergi ngaji suku lah. Kita belajar macam ni, sebut-sebut macam tu untuk berkenalan aja, boleh membezakan differences, perbezaan antara hadis nabawi, hadis qudsi lagi. Yang kalam lafzi, apa dia kalam lafzi apa? Quran, Al-Quran tu apa dia? Quran adalah kalam lafzi daripada kalam nafsi Allah Ta'ala. Siap. Baik. Jadi Rasulullah mesti benar. Tambah Nabi kita Muhammad SAW. Satu disiplin hadis tu besar. So, kalau hadis pun tak boleh nak katakan satu hadis melainkan kena ada sebut riwayat. Pula tu orang yang nak riwayat hadis pula kena tengok betul ke dia ni. Dia ni ngaji hadis bila? Kau ngaji hadis kat mana? Dia tu tak pernah ngaji hadis pun. Petik hadis saja. Bohong. Jadi engkau bukan ngaji hadis. Macam mana kau boleh riwayat hadis? Aku baca. Jadi kau baca, kau ambil mana? Ambil daripada kitab. Kitab ni siapa yang ijazahkan kau benarkan untuk kau baca? Engkau ahli baca kitab ke? Baca kitab pula kitab Arab. Kau kerti ke Arab? Ke kau baca tu tengok terjemah tu, ke kau tengok teks Arab tu? Ni soalan saya tu. Kalau kau hanya tengok terjemah, maksudnya kau bukan ahli nak faham hadis. Pasal tak ada terjemah kau tak faham. Pasal nak faham hadis mesti faham teks Arab tu. Dan dengan disiplin ilmu Arab. Kalau hanya dengan terjemah tak boleh. Bukan macam tu kaedah nak faham hadis hanya dengan tengok terjemah. Kena tengok bermacam-macam perkara. Antaranya kalau Quran kena tengok asbabun nuzul. Walaupun dari segi kaedah Quran ni ada satu kaedah dalam tafsir disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia ada kawan macam tu, hadis antara syarat untuk sebut hadis dan ambil hukum hakam dalam dia mesti tahu asbab urut hadis. Kenapa Rasulullah sabdakan hadis tu? Masa bila? Misalnya hadis innamal a'malu binniyas wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bila Rasulullah sabdakan hadis ni? Masa bila? Ketika bila? Ada peristiwa apa yang membawa Rasulullah sabdakan perkataan ni? Cerita dia macam mana? Yang tu dipanggil asbab urut hadis. Kalau dalam Quran, kenapa turun ayat Quran? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa turun ayat Quran ni? Apa peristiwa yang menyebabkan nuzul Quran? Yang ni dipanggil asbabun nuzul. Turun pula dekat siapa? Kelompok mana?
Dan apa yang telah berjadi pada mereka yang menyebabkan turun ayat Quran ni, orang telah betulkan fenomena ni dan betulkan peribadi kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa turun perintah macam tu? Yang ni akibat dia, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran tu, ceritakan macam ni sepatutnya disiplin orang beriman, macam ni disiplin kau. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apa sama ni? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Siapa? Takut nanti dengar perkabaran daripada orang fasik, kau tak semak betul-betul kesahihan maklumat tersebut, kamu akan kena ambil tindakan kepada sesuatu kumpulan. Antusibu qauman bijahalatin, dengan jahil kamu tak tahu apa realiti sebenarnya pasal perkabaran tu tak tepat. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kau ambil tindakan, kau maki dia ke, katalah contoh kita, engkau bunuh ke dia, kau ambil tindakan ke, perang ke, boikot ke, tengok-tengok di sebaliknya fatangqalibu khasirin, kamu akan berbalik jadi menyesal. Silaplah kita pasal dengar perkabaran orang ni, rupanya fasik, rupanya jahat, rupanya tak betul, berita palsu misalnya. Pasal apa tu? Pasal tak berhati-hati menerima maklumat daripada siapa. Satu disiplin kita ni sebab nak ambil maklumat apa besar, tambah nak ambil maklumat din, ambil maklumat agama. Daripada siapa kau ambil? Kau belajar ilmu ni daripada siapa? Allah. Zaman ni tak ada dah disiplin tu, sopir je kan. Nama medsos yang begitu berluasa ni, telan je, tak ada semak-semak dah kan. Zaman saya ngaji dulu, bila belajar ayat Quran yang macam tu, masalah maklumat perkhabaran ni, berita-berita kita terima, kata dia, baca berita, dalam berita tu kalau dia cerita jadual ramalan cuaca, cerita-cerita tu boleh, biasanya boleh pakai lah, tu dia jarang tipu. Tapi kalau dia cerita agama, cerita hukum hakam, nanti sad. Siapa? Yang cerita tu fasik banyak. Masuk TV ni banyaknya fasik, kata dia. Dengan tudung tak pakai, kena make up dulu. Yang masuk dalam TV, cerita dia nanti sad. Banyaknya yang masuk TV fasik. Tutup guru dulu macam tu, dia bercakap. Satu, dia bukan peduli tengok TV. Dia nak tengok maklumat, bukan tengok TV. Nak tengok maklumat, mengaji. Dan dia, tok guru tu dia dah perhati. Dan dia kenali dan arifi dengan guru tu. Dan istilahnya ada hubungan hati ke hati, baru dia pergi mengaji. Baru dia ambil kata-kata dia. Malaysia lah ni, terbalik. Hak tok guru betul-betul dia tolak. Lepas tu, hak mana masuk TV hak tu yang dia pakai. Ni ustaz TV ni. Ustaz TV ni. Ni ustaz Astro ni. Ni masuk Astro ustaz ni. Masuk TV itu hak tu lah dipakai. Yang tak masuk TV itu tak pakai. Salah. Yang masuk TV pula ustaz kadang-kadang ustaz lolak, ustaz pelak, pergi masa esok. Tapi ustaz tu dia pakai. Ustaz masuk TV. Ustaz ni tak masuk TV. Bahkan ada orang punya akidah yang masuk TV ni mesti betul. Keluar dalam TV apa? Tu keluar dalam TV ni kira betul lah. Bukan macam tu disiplin dia. Nak betulkan persepsi orang dalam sudut itu, bukan senang. Bukan senang. Pasal rata-rata masyarakat kita dia dah jadi prinsip macam tu. Keluar TV je, keluar radio, keluar surat khabar kalau dulu lah. Mesti betul. Saya ngaji Tok Guru sebenarnya. Surat khabar ni ada pemberita betul tak? Soal. Pemberita ni semayang tak? Dia tanya tu ya. Tak semayang apa kau? Pasik. Tu boleh pakai tak berita dalam surat khabar tu? Memang dalam surat khabar tu ada ruangan agama. Siapa tulis? Betul ke memang dia tulis? Betul ke surat khabar ni? Surat khabar pula surat khabar lama. Surat khabar lama. Kalau zaman dulu surat khabar pun orang tak berkenal dah lah ni kan. Lah ni orang tak berkenal. Macam dah kenal ni. Surat khabar.
Memang baca kalau balik lagi beli surat khabar dulu je lah kan. Sikatlah yang khabar. Satu saya tahu tu. Kalau dulu kita duk dengar utusan Malaysia dengan berita hairan, berita harian. Utusan Malaysia tu sampai dia orang kata utusan Melayu. Ke utusan Malaysia, penyebar fikiran rakyat, bohong. Dia penyebar fikiran kerajaan. Apa dasar kerajaan dia akan sebar melalui surat khabar tu? Dia tak akan sebarkan fikiran rakyat. Tidak, bohong. Dia sebarkan fikiran kerajaan. Semua idea kerajaan akan keluar dari surat khabar. Dia akan terjemahkan idea kerajaan. Lagi apa? Berita harian, tak, berita hairan. Pasal cerita agama semua tak elok. Sampai macam tu lah orang gunakan bahasa tu. Saya dulu kalau ceramah saya selalu sebut tu, tuan-tuan jagalah kalau tuan-tuan punya akidah berdasarkan berita hairan dan utusan Melayu, balik lah. Tak usah sembang. Tok guru mana tuan-tuan mengaji? Itu bukan alat untuk kita berkomunikasi sepatutnya kan, dan interaksi. Untuk ambil maklumat nak dipakai dalam hati, bukan dia. Sikit sana. Isu apa? Isu maklumat. Isu benar. Isu ngaji hadis. Rasul, tu ada display kita, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji kitab. Daripada siapa kau ambil? Ustaz mana kau dengar? Kita pula tak ada keupayaan pula nak mengenal ustaz. Kayu ukur kita tu tak tahu kan. Ustaz macam-macam ustaz, ni ustaz, pening. Macam-macam level ustaz, macam-macam passion ustaz, macam-macam style ustaz, macam-macam hukum hakam yang ustaz, yang ni pun ustaz juga. Ni pun ustaz juga. Orang yang tak kenal ustaz-ustaz tu pun dia tak tahu nak kenal ni ustaz mana. Tambah kita sebut ni ustaz Wahabi, ustaz tak Wahabi. Ada orang tak boleh kenal ustaz Wahabi tak Wahabi. Ada orang kata apa? Aku dengar ustaz ni pun aku kenal Wahabi apa. Dulu aku tak kenal Wahabi kata dia. Dulu aku tengok semua ustaz sama je, apalah ustaz duk kelayu Wahabi ni. Bila dia kenal, dia dengar pun dia tahu ni Wahabi. Yang kenal, yang tak kenal sampai sekarang tak kenal Wahabi. Wahabi pun tak tahu dia Wahabi. Itu masalah dia. Wahabi tak boleh kenal dia Wahabi ni, dia macam orang kafir tak tahu dia kafir. Sama. Satu Sami Belu dulu, dia marah ke orang PAS kan. Sami Belu ni siapa? Dulu Menteri Kerja Raya yang paling lama dalam Malaysia lah kan. Orang PAS dia kata Sami Belu ni kafir. Sami Belu ni marah. Dia kata apa? Orang PAS kata saya kafir. Kelakar itu lah. Wahabi itu lah. Wahabi ni mereka tuduh saya Wahabi. Wahabi tak ada pun. Dia kata alah, kelakar dia ni. Udah dia Wahabi tu. Saya bukan Wahabi. Takkan saya tak ada mazhab nak panggil Wahabi lah. Sikit-sikit Wahabi. Zikir Wahabi je. Bodoh tu, tak faham tu. Dia tak faham apa ni nisbah Wahabi. Nisbah pada Muhammad bin Abdul Wahab tu. Sikit sana. Memang orang tak, ramai yang tak tahu dalam hal. Tambah display ilmu, nak tengok mana betul tak betul, fakta-fakta pula. Ada fakta-fakta yang kalau kita tak mengaji, kalau kita tak faham mana fakta betul dan salah. Allahu Akbar. Baik. Jadi dalil benarnya Nabi Rasul ni Quran. Wa sadaqal mursalun. Terjemahan telah benarlah oleh segala rasul. Siapa yang kata? Allah yang kata. Allah kata betul tak? Firman Allah Ta'ala mesti betul. Sadaqal mursalun, maksudnya benar. Nabi Rasul yang diutus ni semua rasul-rasul. Mursalun tu isim maf'ul, mursal. Semua rasul-rasul yang diutus adalah benar. Siap. Pendek ya. Itu Quran. Munjah akal apa dia? Kalau rasul ni pembohong, penipu, tentu dia tak akan dapat sokongan, apa lagi ya bahasanya, tak akan dapat sokongan dan pembelaan dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Bukan saja masalah pilih, tak lagi pertolongan dan bantuan, tapi tengok
pada Nabi Rasul ni semua ada pertolongan dan bantuan. Dari sudut mana? Mukjizat. Ada benda pelik lah luar biasa berlaku pada dia, yang tu adalah bukti menunjukkan dia adalah benar. Kalau kaedah-kaedah ulama kita bagi hujah untuk menunjukkan besar benarnya Nabi Rasul, selain pada Allah Ta'ala mengakui dia benar, hujah akal dia apa? Mukjizat. Mukjizat tu adalah dalil untuk menunjukkan kebenaran Nabi-Nabi dan Rasul. Satu, jaga ada orang berhujah macam ni. Dia nak menunjukkan dia benar, dia tunjuk benda-benda pelik dan luar biasa untuk menunjukkan dia benar. Untuk menunjukkan dia benar tu, dia datangkan benda pelik dan luar biasa. Contoh macam mana? Orang jual ubat. Macam mana nak kata ubat dia bagus? Dia ambil parang, dia asah tajam-tajam, dia potong kertas. Dia ambil, tuan-tuan, ni tajam, dia suruh pegang. Ambil pisau ni, ambil pisau ni, kau potong kertas ni. Tajam tak? Ui, tajam. Ambil kayu, cincang. Okey. Kata dia, ni minyak. Tuan-tuan, saya bawa minyak ni. Tuan-tuan tengok minyak saya. Ni minyak ni saya yang rumus khas. Dengan herba, 1001 herba. Kata dia, minyak ni tuan-tuan pakai, tuan-tuan akan kebal. Saya akan gunakan minyak ni, saya nak tunjuk kat tuan-tuan, minyak ni bukan sebarang minyak. Dia ambil minyak ni, bismillah. Semua berlaku dengan izin Allah. Tak payah satu botol tuan-tuan, sedikit air tuan-tuan. Potong kertas tu, potong tak? Baik. Ambil pisau tu, hiris tangan saya. Hiris lagi. Kuat lagi. Kuat. Ada nampak apa-apa tak? Luka tak? Buta ke apa? Tak nampak? Macam tu lah. Yang ni kau pandang lembik, pandang kecil, besar sikit, panggil besar. Mai, pegang. Potong kertas tu, tajam tak? Yang ni yang saya sapu minyak. Yang ni saya tak sapu minyak. Yang ni nanti saya pelan-pelan. Okey, berdarah. Nampak berdarah. Saya nak gunakan minyak yang sama. Bismillah. Saya tak bagi arahan. Kuat lagi. Tuan-tuan, minyak ni kalau ikut harga dia 1,000 baru saya jual untuk hari ni. Wah, 100 kita tak jual, 50 kita tak jual, harga terbabas. Agak-agak orang beli tak? Depan mata tunjuk ni. Orang menggunakan benda pelik luar biasa untuk melariskan barang. Okey, mukjizat itu tolong jawab. Apa? Sihir. Tu yang kita belajar itu dalam bab malaikat Harut dan Marut. Sihir. Tak sihir pun jin. Tengok jin macam mana, berapa ekor dia pakai. Yang boleh macam tu. Dia nak bagi laku tu, dia akan tunjuk benda pelik dan luar biasa. Menggunakan prinsip yang sama macam mana Allah Ta'ala beri pada Nabi dan Rasul, ada mukjizat. Dia tiru konsep tu. Tak ada orang macam orang jual pinggan. Saya nak jual pinggan, dia ambil pinggan. Tuan-tuan tengok, saya baling kat lantai tak pecah. Tak pecah. Dia ada teknik nak baling tu. Tak pecah. Ada yang buat lawak ada. Saya baling pinggan ni, tengok. Kalau saya hempuk kat lantai, tak pecah. Faham apa? Hempuk lantai tak pecah. Kita dengar hempuk kat lantai, pinggan tak pecah. Dia sebut apa? Saya hempuk kat lantai, tak pecah. Apa tak pecah? Lantai tak pecah, bukan pinggan tak pecah. Kita bodoh, kita pergi beli. Rupanya dia telah sihir kita dengan perkataan dia. Tu pun sihir tak? Okey, boleh faham saya sebut apa? Manusia menggunakan macam tu lah. Dia menggunakan kuasa memukau dengan kata-kata, kadang-kadang tunjuk benda-benda pelik dan luar biasa. Pasal apa tu? Untuk menarik perhatian macam-macam. Kadang tunjuk benda macam-macam, silap mata lah, apalah, ilmu hitam lah, apa-apa. Kadang-kadang awal-awal lagi, tuan-tuan yang ada belajar ilmu, saya bukan nak tunjuk kepandaian saya,
Jadi simpan-simpanlah ilmu tuan-tuan. Saya hanya nak berhibur saja. Oh, takut kat dia pun. Sebelum lewat, saya minta izin saya datang kawasan ni untuk sedikit meniaga apa. Yang ni sebagai satu permainan saja saya nak tunjuk. Dia tunjuklah apa benda pelik-pelik luar biasa. Siap-siap. Dia bagi tahu awal kita. Jangan kacau dia. Sehari kacau dia, dia hiri-hiri, putus jangan. Mampu kau. Nak cerita apa tu? Mana tahu sihir? Benda tu kalau belajar, siapa kena boleh faham. Nak tengok pasik tak pasik. Semayang tak semayang. Kadang pakai songkok, pakai lebay. Boleh kena. Lebay betul dengan lebay sangkut, boleh kena. Lebay sangkut. Okey. Jadi asal nak sebut, dalil menunjukkan benarnya Nabi Rasul Allah Ta'ala bagi adalah mujizat. Mujizat tu seolah-olah Allah Ta'ala mewahyukan, kata ni benar ni Nabi dan Rasul laku ni. Kau tengok apa yang pelik berlaku ni. Kalau tidak takkan boleh jadi benda pelik luar biasa macam tu. Unta boleh keluar daripada batu. Daripada tangan Rasulullah boleh keluar air. Tongkat boleh tukar jadi ular. Bulan boleh terbelah. Macam-macam no. Orang mati boleh hidup semula. Orang penyakit, orang buta tak ada penglihatan daripada kecil, dengan sapu je boleh hidup. Tanah dibentukkan burung boleh terbang. Macam-macam mukjizat lah. Sebab tu batu katok aja boleh terpancar 12 mata air. Laut katok boleh terbelah 12 lorong. Masya-Allah. Ini bukan perbuatan biasa, ni luar biasa. Dan nak tengok tu siapa dia tengok, taat tak, beriman tak. Kalau beriman mukjizat. Kalau ada yang boleh buat macam tu, Pasik, Mak Saleh orang Kristian, macam mana? Istidraj, sihir, jin. Satu dulu kalau satu dunia kenal dulu magician yang terkenal, apa nama? David Copperfield. David Copperfield. Dia pergi tempat-tempat yang 7 benda ajaib dalam dunia tu. Dia buat persembahan dia, tunjukkan handainya dia. Lah ni David Copperfield tu mampus ke apa tak tahulah, diam je kan. Dia tak larat bela jin tu lah rasanya. Pasal nak bela jin yang menyebabkan dia boleh buat benda pelik-pelik ni bukan sebarangnya. Dia pergi kat tembok negeri China tu, yang tu yang saya tengok. Saya masa tu saya duk mengaji. Tapi dengar popular nama dia tu kan. Kat luar kita pergi balik daripada madrasah apa tengok, dia orang ni duk cerita David Copperfield hebat sangat ke. Yang saya tengok dalam TV tu ada 2 tak silap yang saya tengok yang dalam TV tunjuk. Satu Statue of Liberty kat Amerika yang gambar perempuan pakai topi tajam-tajam tu kan, tulis dengan Amerika tu lah jadi lambang dia kan. In God we trust, kan? Statue of Liberty yang pegang obor. Satu yang tu yang saya tengok. Satu lagi yang kat tembok negeri China. Dia pergi negeri China tu buat apa? Dia lari tembok belah sini, sepanjang tembok panjang tu, daripada tembok sini tembok, dia lari masuk dalam tembok tu, keluar kat tembok sana. Macam seolah-olah tembok tu macam tak ada tembok, macam gambar aja. Gambar pun kita langgar, gambar kertas pun koyak tau. Tak, dia boleh masuk macam kita tengok cerita kartun tu. Lari. Ni tembok ni Cina. Masuk. Keluar kat sana, sebelah sana. Tu kamera, helikopter apa semua ada. Tengok. Satu lagi yang saya tengok, apa? Statue of Liberty tu gambar. Yang ni dibuat replika dalam studio. Ditutup dengan kain. Mula dia tunjuk lah kan. Kat sana tu ada helikopter lah apa-apa. Statue of Liberty hak betul tu. Dia ambil kain, ditutup, lagi dia tarik kain tu, hilang Statue of Liberty yang patung ni, yang patung kat studio ni, yang kat sana pun hilang kan. Magnificent, incredible. Yang patung yang kat sana tu, helikopter lalu, it's nothing here. Tak ada. Lepas tu bila dah tunjuk sakit, ditutup balik kain. Bawah kain tu, tarik ada balik. Dia tengok sana tu, helikopter duk suluh tu. Cuma
ada oleh patung tu. Hush. Tu tu. Macam berapa ekor jin ni boleh tu. Macam mana boleh kata jin? Tengoklah siapa dia, orang sembahyang ke? Orang Islam ke? Orang ada iman ke? Macam mana boleh buat benda pelik tu? Memang benda pelik dalam luar biasa ni memukau orang ramai, memang betul. Tapi kita yang faham ni apa? Jin. Sihir. Jin sihir. Tak terpengaruh dengan kita sikit pun. Jin sihir. Kalau orang tak faham, tengok tutup bombong buat benda pelik-pelik lah sikit. Handai kan. Ada sakit jantung kan? Nanti tak apa, jangan takut. Allah Ta'ala akan bagi sembuh semua. Saya ikhtiar je dengan izin Allah. Buat apa? Nak bagi betul elemen sikit jantung tu. Kawan pun rasa, terasa lah. Kadang terasa nyut-nyut kat badan tu. Kat badan. Tak apa saya hantar. Saya ikhtiar je. Kadam saya akan buat. Dengan izin Allah. Tangan tu berasa nampak tu berlekuk-lekuk tu. Nampak ni. Duk rasa macam ada satu benda duk repair jantung ni. Jantung berlubang kan? Betul? Tahap berapa? Tahap 3. Doktor kata nak kena buat operation masuk ni lah ni. Dia buat. Alhamdulillah, insyaAllah sembuh. Memang sembuh. Memang dah sembuh. Cuba berlari tengok. Cuba panjat tengok tangga. Penat tak? Lah. Tak penat lah. Tak ada pun. Menafas pun tak nafas pun tak ada lah. Tak penat. Masya Allah. Keluar duit. Bagi tu. 2,000. Itu yang 2,000. Berapa pengerahnya? Yang ni 10,000. 10,000. Tak apa. 20,000 saya bayar. Sihat ni. Pemudahan pun belum tentu dapat. Pelik. Apa tu? Mujizat. Semayang tak semayang? Mula tu kalau ada orang buat lagi, hang boleh buat tak? Boleh dengan izin Allah. Kalau mujizat, Nabi-Nabi dan Nabi Rasul pun tak buat macam tu. Dah buat apa kata dia? Kerja aku bukan tunjuk benda pelik dan luar biasa. Aku nak cerita la ilaha illallah, yakinlah ke Allah Ta'ala. Walaupun tak ada apa, kita tak dapat benda pelik dan luar biasa. Kita bukan nak benda pelik dan luar biasa tu. Nak tu yakin kita ke Allah Ta'ala, makhluk ni boleh mendalilkan, faham kita kenal siapa khalik makhluk. Nabi Rasul ajar hak tu. Bukan nak tunjukkan famous diri, kata aku boleh buat benda pelik dan luar biasa. Rasulullah berlaku benda-benda mujizat pada dia, bukan nak menunjukkan dia hebat, kan? Tapi nak menunjukkan benarnya kata dia, dan kata-kata dia tu supaya kita mengiktiraf Allah hebat. Dan dia pun bukan sebarang makhluk. Dia adalah makhluk yang hebat pasal dia menzahirkan kehambaan diri dia pada Allah Ta'ala. Kita belajar tu. Kita punya belajar semua di atas prinsip tu. Satu atas kita bicara Nabi Rasul ni dia istimewa ni, pasal apa? Pasal dia membawa kita ke Allah Ta'ala. Satu istimewanya dia. Jadi atas kita bicara asal benar Nabi Rasul. Jadi asal sebut hujah, akal menunjukkan benarnya Nabi Rasul, mujizat. Jadi mujizat ni dia nak mengajar supaya ada keupayaan berfikir dengan menggunakan benda pelik dan luar biasa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Rasul tu. Itu dalil akal untuk menunjukkan benarnya Nabi Rasul. Satu, tu juga dalil ulama ahli sunnah wal jamaah kita nak menunjukkan salah satu kaedah berdalil adalah dengan menggunakan akal. Satu, didatangkan dalil akli nakli. Siapa? Dua-duanya adalah kaedah. Khasnya dalil-dalil itu telah diajar kepada kita macam mana untuk cara berfikir dengan betul, untuk memahamkan sesuatu perkara supaya dapat dikenal pasti yang ni menunjukkan apa, yang ni memahamkan apa. Khasnya dalam dalil bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Baik, di atas benarnya Nabi Rasul ni tak akan cakap bohong sama sekali, bahkan mustahil bohong. Kat kita wajib cakap benar, tapi kalau kita bohong berdosa. Keberangkalian bohong tu berlaku ada pada kita. Nabi Rasul tak mungkin bohong sama sekali
Kalau ada pun nampak macam bohong, sebenarnya bukan bohong. Ada istilah kita sebut semalam, sebenarnya dia ialah kalam tauriah. Baik. Jadi kalau ada orang salah letak kata Nabi Rasul bohong, macam salah akidah dia, apa jadi? Jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim berdusta. Kenapa pula jadi kafir pula? Kerana orang yang benar dikatakan berdusta, kafir. Pula tu orang yang dikatakan berdusta tu apa? Nabi Rasul. Pasal Nabi Rasul mesti benar. Dikatakan Nabi Rasul berbohong, macam jadi kafir terus. Pasal apa? Menceritakan sifat dan peribadi yang bercanggah dengan peribadi dan sifat yang ada pada Nabi Rasul. Masalah jadi kafir tu yang tak tahan tu, pasal apa? Salah besar. Dia bukan ahli maksiat, bukan fasik, kafir. Pasal salah akidah. Jadi kafir orang yang kata Nabi Ibrahim berdusta. Dusta mana? Yang kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil ni. Cerita Nabi Ibrahim ketuk berhala tu lah. Bila ditanya, adakah engkau pecahkan berhala ni? Nabi Ibrahim dia tak kata aku tak pecahkan, tak. Saya sebutlah semalam kan, Quran pun sebut cerita Nabi Ibrahim tu. Bila ditanya ke dia, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, adakah engkau yang buat ni, pecahkan berhala kami ni? Adakah engkau wahai Ibrahim? Dia tak kata aku tak, kalau ikut ni, aku tidak pukul berhala yang kecil-kecil ni, aku tak katok. Yang katok ni berhala besar ni. Kafir cakap macam tu. Pasal apa? Pasal dia kata aku tak katok tu, maksudnya bohong. Sedangkan Nabi Ibrahim tak bohong. Itu apa yang dia buat? Dia menggunakan kalam Nuriyah, kalam Jamaliyah, Hamidah, apa? Fatimah, Tauriah. Kalam Tauriah. Kalam Tauriah tu apa dia? Satu perkataan yang orang dia ada dua makna, ada makna dekat, makna jauh. Orang faham macam lain, kita punya maksud lain. Boleh? Dia takkan bohong sama sekali. Dia kata bal, cerita dalam Quran, anta fa'alta hadza bi ahliyatina, qalu qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Kata dia bal fa'alahu kabiruhum hadza, sebenarnya kalau bahasa terjemah bal tu, bahkan yang pecahkan berhala ni orang yang paling besar di kalangan kamu ni, orang yang besar tu. Ni kata lafaz Quran ni mahal ni, ni kaum ni faham yang besar tu, pada dia yang besar siapa? Berhala tu besar. Nabi Ibrahim masuk besar tu, dia lah besar pasal dia Nabi Rasul. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kamu tanyalah kalau dia tu boleh bercakap. Guna kanu pula kan, seolah-olah berhala tu kalau dia boleh bercakap, cakap. Tanyalah dia. Kalau ikut tanya tu, tanya dia. Tanya dia ni. Dia tanya tu. Faraja'u ala ru'usihim. Faraja'u ala anfusihim. Ila anfusihim. Bila kata tanya dia punya faham tu berhala besar, nak tanya ke mana kau boleh bercakap? Uffil lakum ma ta'budun. Macam mana? Ajak mulut. Macam mana kau boleh sembah orang yang la yasma'u qaulan, tak boleh dengar perkataan, tak boleh bercakap? Kenapa kau pergi sembah? Nak cerita situ je asalnya. Ialah Nabi Ibrahim tak kata pun aku tak katok. Dia tak kata macam tu. Cakap macam tu nama dia bohong. Sedangkan dia katok. Dia kata dia tak katok tu bohong. Kata Nabi Ibrahim berbohong, tak katok berhala tu, jadi kafir. Tak mana yang menyebabkan jadi kafir tu? Kata Nabi Ibrahim bohong. Tu salah. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Wasadaqal mursalun. Tak ada kata-kata mereka yang dusta sama sekali. Dia tak bohong. Mereka tidak bohong.
Sama sekali. Nabi Ibrahim aja ke? Tak. Mursalun. Dan mursalun ni bukan mursalun istilahi, tapi mursalun lughawi. Semua nabi-nabi dan rasul. Nabi pun termasuk dalam mursalun itu. Mursalun tu bukan mursalun istilahi yang kata nama rasul, nabi, tidak lah. Mursalun tu mursalun lughawi. Setiap siapa yang Allah Taala hantar malaikat Jibril kepada dia, maksudnya termasuk dalam mursalun tu nabiyin. Tak faham saya cakap tu ngaji lain. Okey, siap itu. Jadi kita belajar dalil sekali lalu, sadaqal mursalun, hujah akal, mujizat itu membenarkan Nabi Rasul adalah benar. Adalah benar. Kalau kat Rasulullah lagi, mujizat dia ialah Quran. Quran tu mujizat yang paling besar Allah Ta'ala beri kat Rasulullah. Kenapa Rasulullah ummi tapi boleh bawa Quran? Dan dia kata daripada Allah Ta'ala, tu dalil menunjukkan benarnya dia ialah Rasul. Dia ummi tapi boleh Quran. Tengok konten Quran macam mana. Takkan orang ummi boleh bawa macam ni. Orang cerdik pun tak boleh buat macam ni. Boleh cerita langit, bumi, syurga, neraka, zaman dulu, zaman kemudian, zaman Nabi, sejarah pun, semua ada dalam tu. Orang cerdik kena apa? Yang ni bukan perkataan Muhammad. Sure punya. Memang dijadikan Rasulullah ummi tu pasal untuk mendalilkan bahawasanya memang Quran adalah kalamullah, bukan datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab kita bicara dalam kitab dia tulis ringkas saja. Saya tolong syarahkan sikit untuk dapat hadam tu. Dan wajib atas kita, i'tiqad wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul itu amanah. Okey. Sama situ nanti. Bab amanah pula. Apa makna amanah tu? InsyaAllah. To be continued. Tak lama malam nanti jumpa. InsyaAllah. Lama juga lah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.